Oke. Oke, selamat pagi. So, Alum Oke, untuk hari ini saya akan rakam kita punya kelas Oke, supaya saya boleh share nanti. So, sedikit je apa yang kita belajar hari ini. Kita akan teruskan pelajaran kita. Sebelum ini kita belajar tentang apa, Daniel? Daniel, kita belajar tentang apa, Daniel, sebelum ini? Kenapa you left? Lupa. Apa? Lupa. Lupa. Prinsip apa yang kita belajar sebelum ini? Prinsip apa? Prinsip pas. Pascal. Kita belajar tentang prinsip Pascal lah, Daniel, sebelum ini. Oke. Prinsip Pascal. Kau ada ikut ke kelas yang sebelum ni? Ada, kupikirkan cerita Pascal. Boy. Bukan cerita Pascal lah. Ini prinsip Pascal yang telah kita belajar pada minggu lepas. Oke, kita belajar. Sekejap, ni. Ni lah, kita belajar ni minggu lepas. Ini slide yang saya gunakan. Ingat lagi kan? Ini kan? Ini kan? Kan? Dah saya ajar kan? Kan ni, prinsip Pascal. Di mana Pascal cakap, dia menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu benda iaitu cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan benda tersebut. Macam ni. Kalau kamu bagi satu tekanan dekat benda dalam sistem yang tertutup, dia mesti sistem yang tertutup. Okay. So tekanan yang kamu bagi dekat sini tu akan sama dengan setiap sudut dia ni. Akan sama dengan setiap sudut yang ada benda dekat dalam ni. Okay. Sama ada cecair ataupun gas. Okay. Itu adalah prinsip Pascal. Ini lah prinsip Pascal. Kena tahu ejaan dia. Pascal. Okay. Itu yang kita belajar pada minggu lepas. Kita gunakan prinsip ni. Lepas tu kita gunakan formula ni minggu lepas. Di mana tekanan bersamaan dengan daya bahagi dengan luas kan. Kita tahu kan tekanan bersamaan dengan daya bagi luas. So, Pascal cakap dia sama je seluruh tempat kan. Dia sama je seluruh tempat dia punya tekanan. So, bila kita bagi satu tekanan, seluruh tempat dia akan sama. So, of course, tekanan kalau kita bagi dekat sini, satu tekanan dekat satu sistem yang tertutup ni yang ada bernalai ni, yang ada bernalai ni. So, P1 ni, tekanan dekat P1 ni akan sama dengan tekanan dekat P2. Okay, kalau 10 Newton dekat sini, maka dia sebenarnya berganda berapa Newton sebenarnya. Okay, pressure dia berapa? Pressure sini, daya di sini 10 Newton kan, kita bagi satu tekanan kan. Lepas tu tekanan dekat sini pun dia akan sama juga. So, dengan konsep Pascal ni tadi, kita tahu bahawa P1 akan sama dengan P2. Itu yang kita belajar pada minggu lepas. So P1 sama dengan P2, maka P1 sama dengan P2. So P1 F1 E1 di mana daya 1 luas 1. Lepas tu P2 daya 2 luas 2. So kita boleh buat persamaan. Macam tu je lah. Okay, ini yang penting kamu ingat dalam Pascal principle tau. P1 sama dengan P1. So P itu apa? P bersamaan dengan daya bahagi dengan luas. So daya 1 bahagi daya luas 1 sama dengan daya 2 bahagi dengan luas 2. Macam tu. Itu formula yang boleh kamu gunakan lah untuk prinsip Pascal. So hari ni, prinsip Pascal je kita ada perkenalkan beberapa aplikasi di mana kita belajar tentang jack hidrolik. Ini penting Selalu tanya-tanya ni dekat bahagian P ni. Jack hidrolik kita ada belajar. Lepas tu kita ada belajar juga Okay, brake hidrolik kita ada belajar juga. Bila dia cakap tentang hidrolik ni kan, ini mesti berkaitan dengan prinsip Pascal, hydro, di mana digunakan bernalai untuk dia melakukan pergerakan dan juga kerusi rawatan gigi. Itu yang kita belajar dalam prinsip Pascal. Ada yang minta masuk kah? Tak ada. Nak payah damit suara satu. Damit kah? Damit kah suara se? Damit kah suara se? Tidak. Okay, besarkan. So, seteruskan. Tadi saja. Okay, ngam. Okay. So, seteruskan. So, kita hari ini belajar tentang... sebelum tu, ada gikah tanya
soalan nombor 3 dekat muka surat 105, dia tiada dalam buku teks dan juga dia tiada dalam slide kan. So sebincangkan sikit tentang kerusi rawatan gigi ni. Okay, aplikasi dia macam mana. So soalan dia nanti dekat ujian lebih kurang macam ni tau kelas. Soalan dia nanti dekat ujian lebih kurang macam ni. Dalam buku SPS kamu yang saya suruh minta kamu buat muka surat 15. Sepatutnya saya suruh buat 103 sampai 105 kan. So ini sebagai jawapan teruslah. Bagus kamu sediakan buku kamu untuk tiru jawapan ni. Tidaklah. Okay, so di sini kita ada 4 bahagian titik. Kita ada S, V, T dan juga U. So dekat S ni ini adalah konsul yang bersambung kepada injap selenoid. Injap selenoid. Dan kita ada silinder dekat sini, silinder dia. Dan kita ada pump hidrolik dekat sini dan kita ada tangki minyak. Lepas tu kita ada motor elektrik. Okay. So pertama, dekat S, dekat konsol ni, dekat kawalan dia ni yang selalu ditekan oleh doktor. So dua injap selenoid digunakan dalam aplikasi ini untuk mengatur ketinggian kerusi. So ini adalah untuk mengatur ketinggian kerusi. So just tekan je sama ada mau ke atas ataupun mau ke bawah. So dia akan adjust menggunakan konsol ini. Okay, so dua. Dan juga konsol ini dia macam mana dia angkat tinggi ke bawah, dia gunakan injap selenoid. Buka tutup je injap selenoid. Itu je tugas dia. Lepas tu prinsip Pascal yang mengaturnya. So itu adalah untuk mengatur ketinggian kerusi S2. Okay. Lepas tu T. Dekat bahagian T ni, ini adalah saluran pipe tau. Saluran pipe. Okay, so dekat saluran pipe tu, minyak disedut dari basin pump. Dari basin pump. Sorry. Dan apabila butang ditekan pada konsol, injap selenoid ni tadi, apabila butang ditekan pada konsol, injap selenoid ni tadi akan dikendalikan. So konsol ni dikendalikan injap selenoid dia. Okay. Ia memintas minyak di dalam pump dan menghantarnya ke silinder. Okay. Dia memintas minyak. Dia pintaskan minyak supaya dia dapat mengalir ke silinder ni. Okay. Dan menghantar ke silinder. Minyak tu supaya dia dapat menghantar ke silinder dan memberikan tekanan kepada silinder ni. Dan dekat U, mana U? Dekat sini U. U tu silinder lah. Okay. So dekat silinder ni, silinder membolehkan tenaga hidrolik. Okay. Bila dia mengalir, prinsip Pascal terjadi. So itu kita panggil sebagai tenaga hidrolik. Okay. So tenaga hidrolik tadi tu yang mengalir dekat dalam ni, itu tenaga hidrolik tadi tu. Okay, boleh diubah menjadi tenaga mekanikal di mana dia digunakan untuk menaikkan kerusi tersebut. So tenaga mekanikal itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh mesin. Itu adalah tenaga mekanikal. Okay. Hidrolik itu tadi adalah tenaga yang mengalir. Mengalir dekat dalam benalir. Apa-apa saja benalir lah. Gas ke ataupun cecair. Okay. Itu tenaga hidrolik. Okay. Dan terakhir dekat V, dengan menekan butang lain, injap kedua terbuka. Injap yang kedua ni terbuka. Ini terbuka. Okay. Dan di bawah pengaruh berat kerusi yang berat yang terlebih, minyak di bawah tekanan dalam silinder dilepaskan ke dalam besen. So bila injap yang kedua ni terbuka, bila dia dalam pengaruh berat kerusi ni pun menolak. Okay, kerusi ni menolak ke bawah, maka minyak tu pun keluar ke besen balik. Okay, keluar ke besen balik. Okay. So itu yang berlaku dekat kerusi rawatan gigi yang menggunakan prinsip Pascal. Nampak dengan sedikit tekanan saja dia dapat mengangkat berat manusia lah yang duduk dekat situ . Okay, itu jawapan untuk soalan nombor 3 lah. Sila semak kamu punya jawapan. Okay, kita kembali kepada prinsip Bernoulli yang kedua dan yang terakhir di dalam bab 8. Lepas tu kita masuk bab 9, lepas tu habis, tak ada dalam bab 7 lagi belum. Okay, so prinsip Bernoulli ini apa? Sebelum ni kita belajar tentang prinsip Pascal, di mana prinsip Pascal senang je, iaitu berkaitan dengan kalau kita bagi satu tekanan, dia akan sama je dekat setiap sudut sistem tertutup tersebut. So itu prinsip Pascal. So sekarang ni kita belajar tentang prinsip Bernoulli yang kedua. Okay, prinsip Bernoulli ni dia tiada formula. Dia just prinsip je. Okay, dia just pernyataan saja. Ada formula pun peringkat tinggi lagi. Yang ni ni formula dia. Okay, tapi ini kamu tidak perlu belajar lah. Okay. So yang ni kamu belajar ke you nanti.
So prinsip Bernoulli ni siapa? Inilah Bernoulli tu. Ini dah orang yang mencipta Bernoulli, Daniel Bernoulli. Okay? Bukan Daniel Zuhi. Apa nama penuh kau sudah Daniel? Okay, Daniel Bernoulli. Ini adalah orang yang mencipta prinsip Bernoulli ini yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Kalau Daniel ni tidak cipta prinsip Bernoulli, tidak tahulah apa terjadi dengan dunia. Okay, sebab banyak prinsip yang dinyatakan oleh Daniel ni digunakan dekat setiap teknologi yang kita ada. Contohnya teknologi Daniel handsome boy. Nel, kau buatlah rambut kau macam ni, tentu kau handsome. Wih, nah, panjang-panjang menggilai macam ni, menggulung-gulung macam ni. Hidung kau buat kemancung macam ni. Okay. So, antara prinsip yang digunakan, antara teknologi yang menggunakan prinsip Bernoulli ni, okay, adalah ini bahasa Inggeris dah. Ini bahasa Melayu dia. Lebih kurang lah sebenarnya. Dia tak ada S je. Okay. Dia tak ada S. Okay. So, antara teknologi yang menggunakan dia adalah kapal terbang, helikopter, kereta Formula 1, kereta biasa pun gunakan prinsip ni juga. Nampak? Okay. Kalau tak ada prinsip Bernoulli ni, okay, kita mungkin tak ada kapal terbang sekarang ni. Ataupun kita mungkin tak ada helikopter sekarang ni. Sebab helikopter, kapal terbang semuanya menggunakan prinsip Bernoulli ini. Okay. So apakah prinsip dia? Ini lah prinsip dia nyatakan dekat sini. Iaitu dia cakap, Daniel ni cakap, bukan kau Daniel lah. Daniel ni cakap. Okay. Dia cakap, apabila bernalai melalui kawasan sempit, laju bernalai akan meningkat. Apabila bernalai melalui kawasan yang sempit daripada kalau contohlah kita terbalikkan lukisan ni, daripada kawasan yang besar kepada kawasan yang sempit, di sini tadi kelajuan dia 5 meter per second. Tapi bila dia masuk ke sini, kelajuan dia jadi 7 meter per second. Dia lagi laju kalau dia pergi masuk kawasan yang sempit. Okay, dia akan jadi laju. Dan laju bernalai akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. So, ini yang dinyatakan oleh Bernoulli. Okay, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Bernoulli dekat sini, tak ada pen lah itu. Okay, apabila laju bernalai itu meningkat, okay, laju bernalai ini meningkat. Oh, tak nampak. Tak pakai hijau. Okay. Tekanan dekat kawasan yang meningkat tu tadi, yang laju tu tadi akan berkurang. Ini yang ditekankan oleh Benel tadi. Tak semestinya dekat dalam hos ataupun dekat kawasan yang sempit. Asalkan kelajuan bernalai tersebut meningkat, okay, dekat satu kawasan tu, kawasan yang mempunyai kelajuan yang tinggi tu tadi, gas yang laju tu tadi, dia punya tekanan akan berkurang. Itu yang Daniel cakap. Itu yang prinsip yang dia cakap. Asalkan bernalai ni merujuk kepada cecair ataupun gas. Okay, asalkan cecair tersebut dia laju, maka tekanan dekat sana pun akan berkurang. Ini yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli. So dengan kata lain, aduh, tak ada. Saya tak ada whiteboard ni lah. Whiteboard. Start ni whiteboard. So, dengan kata lain, okay, maksudnya dia cakap tadi tekanan dia akan berkurang. Tekanan kita bagi P. Okay. Bila tekanan kurang, maksudnya dia punya laju iaitu A tadi, acceleration dia adalah tinggi. Dengan kata lain, bila acceleration, laju dia tadi tu, laju dia tinggi, okay, maka tekanan akan berkurang. Ni je yang kamu perlu ingat dalam Bernoulli. Simple je pun, tapi benda ni dia boleh tolong untuk terbangkan kapal terbang. Dia terbangkan kapal terbang. So, bila bernalai tu laju, maka tekanan kurang. Maksudnya di sini, bila
gas tu laju, udara tu laju, maka tekanan akan kurang. Sebab itu kita gunakan apa nama ni? Kita guna salah. Sebab itu kita guna kalau kapal terbang dia perlukan lapangan terbang kan. Untuk dia buat laju dulu. Nampak? Untuk dia laju dulu, okey. Dia laju dulu. Bila dia sampai certain kelajuan, barulah kapal terbang tu akan naik. Okey, baru dia akan naik. So dia mesti capai satu kelajuan dulu. Dia tak ada butang tau. Tekan ni baru dia akan naik. Tidak. Dia perlu laju dulu bila sampai 300 meter per second macam tu, tidak meter, kilometer per hour macam tu kan. Baru dia akan naik, tak silap cikgu. Tak silap 300 lah, tak silap saya. 300 km per hour macam tu. So kalau kereta kamu sampai 260 sudah kan, rasa-rasalah tu dia mau terbang sudah tu kan. Okay, tapi kereta dia tak boleh terbang sebab dia tidak dicipta untuk terbang. Kereta dia dicipta untuk tetap kekal dekat jalan raya. Bentuk dia tak laju macam mana pun, dia akan tetap kekal dekat jalan raya. Di mana bentuk dia menekan kereta tersebut ke jalan raya sebenarnya. Okay, dia menekan kereta tersebut ke jalan raya. Tapi kapal terbang, dia dicipta untuk menggunakan prinsip Bernoulli ni untuk naik ke atas. Bila dia capai satu kelajuan, maka dia akan naik. Terus dia naik. Okay, dia terus menggelincir dekat dalam udara. Okay, so ini lah kapal terbang. So prinsip Bernoulli ni menyatakan bahawa benda yang bergerak dengan laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. So, ni lah. Okay, kalau kita lihat kapal terbang ni, apa yang membolehkan kapal terbang ni, kapal terbang ni boleh terbang sebenarnya adalah pada sayapnya. Okay, kalau kamu nampak sayapnya, bentuk sayap ini, ya. Buat orang Okay, Daniel. Okay, kalau kamu lihat pada bentuk sayap ni, kita panggil bentuk ini adalah sebagai bentuk aerofoil. Aerofoil, ini adalah bentuk aerofoil. So, bentuk aerofoil ini, inilah yang menyebabkan kapal terbang ini boleh terbang. Di mana ini sayap ni yang mengangkat kapal terbang itu naik ke atas. So macam mana? Menggunakan prinsip Bernoulli itu, kapal terbang bentuk aerofoil ni boleh mengangkat kapal terbang yang lebih besar daripada gajah tu kan. So dengan gunakan prinsip makin laju udara tu makin rendahlah tekanan. So kita buat di mana aliran udara yang berkelajuan tinggi akan mempunyai tekanan udara yang rendah. So kalau kamu lihat dekat sini, dekat kawasan yang atas ni dia mempunyai lengkungan, tapi dekat bahagian yang bawah ni dia mempunyai jalan lurus sahaja. Jalan lurus sahaja. So apabila dia melanggar udara yang melengkung tadi mempunyai jarak yang lebih jauh daripada jarak yang di bawah ni. Di mana ni straight line. Ini lurus je. Jarak dia lagi dekat. Ini dia perlu bengkok ke atas, dia naik ke atas dulu, dia turun lagi bawah kan udara tu kan. Bila dia lalu kan. So, jadi udara ni bila dia langgar sayap aerofoil ni tadi, dia mesti daripada point ini, kepada point ini dia akan sampai pada waktu yang sama. Tapi jarak yang berbeza. Ini lagi jauh, ini lagi dekat. Tapi bila dia daripada point A ni kepada point B ni, dia mesti sampai pada waktu yang sama. Dia sampai pada waktu yang sama. Dia tidak atas ni, dia akan perlahan sikit, ini depan sikit kan, tidak. Dia akan jadi waktu yang sama, dia akan sampai dekat daripada point A kepada point B. Tapi disebabkan dia mempunyai jarak yang lebih jauh, maka udara dekat atas ni tadi dia akan mengalami kelajuan yang meningkat. Dia mengalami kelajuan yang meningkatlah dia punya kelajuan ni kan, dia meningkat. So bila dia meningkat, aliran udara ini berkelajuan tinggi. Bila dia berkelajuan tinggi, maka tekanan dekat bahagian atas ni rendah. Apabila tekanan dekat atas ni rendah, maka tekanan dekat bawah ni lebih tinggi daripada tekanan dekat atas. Ini bukan dia meningkat tekanan dia tau, tapi disebabkan di sini dah mulai rendah, di sini mulai rendah. Of course lah di sini tinggi kan, bukan mulai tinggi tau. Dia memang tinggi.
Sebabkan di sini mulai rendah. Okey, di sini mulai rendah, di sini tinggi. So tekanan yang tinggi ni tadi dia akan menekan kapal terbang itu ke atas. Nampak? Dia akan menekan kapal terbang itu ke atas. So perbezaan tekanan ini tadi membolehkan kapal terbang tersebut naik ke atas. Okey, di mana tekanan rendah dekat sini, dekat atas, tekanan tinggi dekat bawah. So tekanan tinggi tu dia menolak kapal terbang tu naik ke atas apabila udara dekat atas ni lebih laju lagi. Aliran udara tu lebih laju, dia tekanan rendah. Okey, faham? Faham So daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sesebuah kapal terbang terhasil apabila ada bentuk aerofoil dan juga dia mesti ada sudut serang. So ini kita panggil sebagai sudut serang, di mana dia mampu memberi kelajuan yang mantap, yang betul untuk atas ni tadi, bagi udara. Okay, ini adalah sudut serang. Berapa sudut serang dia tak perlu tahulah. Yang penting kamu nanti bila lukis kena ada sudut serang macam ni. Okay, dia suruh kamu lukis ke apa kan nanti dia mesti ada sudut serang macam ni. Okay, itu yang membolehkan. So itu kalau kamu naik kapal terbang, kamu kan nampak sayap tu dia boleh di-adjust tau. Dia boleh di-adjust. Sebab kenapa dia perlu di-adjust? Dia perlu berada pada sudut serang untuk dia mencapai ketinggian yang dia mau. So bila dia mau landing, dia akan turunkan sudut serang ni. Dia akan turunkan sudut serang ni supaya kelajuan udara itu mulai turun-turun. Dia akan jadi sama dekat bawah sini. So maka dia akan landing. Macam tu lah tu. Okay. Daripada sudut serang, saya adjust lah dia punya bentuk ni supaya dia boleh kawal kelajuan udara atas dengan bawah. Okay. Itu adalah macam mana kapal terbang boleh terbang. Gunakan prinsip si Daniel ni tadi. Daniel ni lah yang membantu untuk terbang sebenarnya. Okay Daniel, boleh buat manusia lebih jadi terbang lepas ni. Okay. So dengan kata lain, ingat, bernalai meningkat, kelajuan bernalai meningkat, tekanan berkurang. Itu yang dikenakan oleh si Daniel ni tadi. Okey. Ini dekat kapal terbang. Dekat penunu Bunsen pun kita gunakan prinsip Bernoulli tadi. Okey, prinsip Bernoulli. Okey, di mana kalau untuk penunu Bunsen ni, udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Okey, so ini adalah gas kan? Ini adalah gas di dalam ni. So, kita ada buka tutup lubang sini kan? Penunu Bunsen kan? Pernah juga buat kan? Masa daripada tingkatan 2 lagi kan? Tingkatan 1 pun ada juga kan? Kalau kita buka dia akan jadi biru. Kalau kita tutup dia akan jadi merah kan? Kan? Okay. So, bila kita bagi gas keluar daripada keluar daripada aliran ni tadi, bagi dia keluar daripada mulut penunu Bunsen ni tadi, dia akan ada mengalami bernalai. Bernalai tersebut, bernalai yang mengalir. Dia akan ada kelajuan bernalai tersebut. So bila dia ada kelajuan, of course, bila gas berlaju tinggi, dia akan mempunyai tekanan yang rendah. Bila gas tu berlaju tinggi, di dalam ni gas berlaju tinggi, maka dia akan mempunyai tekanan yang rendah. So bila kita buka lubang ni, udara di sekeliling dia mempunyai halaju yang rendah akan terus masuk ke sini sebab halaju yang rendah, tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi akan mau pergi ke tekanan yang rendah. Okay, akan mau pergi ke tekanan yang rendah. Dia akan menolak. Terus dia masuk ke dalam penunu Bunsen. Sebab itu, bila gas bercampur dengan udara yang banyak oksigen, dia akan hasilkan api. Sebab tu api tu macam tu. Sebab kan dia mempunyai tekanan yang rendah. Okay, dia punya tekanan yang rendah dekat tengah-tengah sini. So, angin masuk, dia akan menolak. Kenapa angin masuk? Sebab kan tekanan dekat luar ni, dia rendah. Dia tinggi. Okay, dia mempunyai tekanan yang tinggi, iaitu udara yang berhalaju rendah. Macam tu lah penunu Bunsen masuk ke dalam. Dia tak perlu kamu tiup pun, angin tu automatik masuk dalam. Angin tu automatik masuk dalam disebabkan oleh prinsip Bernoulli tadi. Okey, yang seterusnya helikopter. Helikopter dia mempunyai dia mempunyai prinsip yang sama dengan kapal terbang tadi. Sayap dia ada bentuk aerofoil, cuma dia tidak boleh adjust lah. Dia tidak boleh adjust. Yang dia boleh adjust ke sengit ke tepi sini. Okay, dan juga sengit ke belakang untuk dia undur dan juga
Untuk dia undur dan juga untuk dia maju. Okey, untuk dia undur dan juga dia maju. So, bila kita kipas, udara dekat bila dia berputar, udara dekat bawah dia lagi. Okey, aliran udara berlaju tinggi mempunyai tekanan yang rendah dekat atas ni. Okey, aliran udara berlaju rendah akan beri tekanan udara yang tinggi. Okey. Kalau kamu lihat apa nama ni? Udara tu tadi, kalau kamu rasa dekat bawah ni, kamu akan rasa macam udara kat bawah ni dia meningkatkan. Udara dekat bawah ni dia meningkatkan. Meningkatkan kelajuan kan. Kamu rasa betul-betul laju angin kat bawah sini kan. Tapi sebenarnya udara yang dekat atas pilar ni, ini yang lebih laju dekat atas pilar ni. Dekat atas pilar ni. Bukan dekat atas ni, dekat atas ni memang tak ada rasa. Dekat atas pilar, apa pilar? Sayap, macam mana saya sebutnya? Udara dekat atas ni, dia akan lebih laju sebenarnya. Dia lebih laju. Bila dia lebih laju, jadi daya dia, bila udara tu lebih laju, tekanan dia menjadi rendah. Okay, menjadi rendah. Maka tekanan yang rendah di sini tadi menyebabkan tekanan dekat bawah ni lebih tinggi. Menyebabkan bila dia tinggi tekanan, dia akan menolak, mempunyai daya angkat ke atas. Faham kan? Seulang balik. Maksudnya dekat sini, ini adalah bentuk sayap yang ada aerofoil macam ni tadi. Okay, bila dia ada aerofoil, walaupun kalau kamu tengok logik, bukan logik lah, kamu punya experience kan ataupun kamu tengok television, kuat betul angin dekat bawah sini kan, kuat betul angin dekat bawah sini. Okay, itu adalah hanya angin. Tapi bila dia prinsip Bernoulli, okay, dekat bahagian atas ni, dia mempunyai aliran udara yang lebih laju. Lebih laju macam ni, nampak? Disebabkan oleh prinsip bentuk aerofoil ni tadi. Okay, lebih laju. Maka bila dia aliran udara dia lebih laju dekat bahagian atas sayap ni, tekanan dia lebih rendah. Tekanan dia lebih rendah. Menyebabkan dekat atas ni lebih besar lagi daripada dekat bawah. Dekat bawah ni lebih besar daripada dekat atas. Okay. So bila dia lebih besar, tekanan tu akan menyebabkan daya angkat kepada helikopter tersebut. Macam tu dia punya prinsip helikopter. Dia punya prinsip. So helikopter dia boleh maju ke depan, dia boleh undur ke belakang kan dengan mengadjust ini. So daya dia boleh diubah arah lah dekat sini, dia boleh ubah arah daya dia. Tidak macam kapal terbang tidak boleh ghostan. Kapal terbang cuma boleh maju je. Okay. Kalau dia ghostan dia berhenti. Okay. Yang boleh ghostan ini, dia ubah arah dengan mengubah pilar ni. Pilar ni sengit ke sini ke ataupun sengit ke sini. Okay. So dia boleh undur, maju dan juga undur. Tapi undur jarang orang buat, sangat bahaya lah. Okay. So faham tentang helikopter walaupun angin dia dekat bawah ni dia lebih laju rasanya, tapi sebenarnya disebabkan oleh aerofoil ke atas ni yang mengalami kelajuan yang lebih laju lagi sebenarnya. Okay. So drone. Drone gunakan prinsip yang sama macam ni. Macam helikopter. Okay, dia sama macam helikopter di mana dia punya, kalau kamu ada drone, kamu tengoklah sayap drone kamu tu, dia akan punya sudut serang macam ni. Dia akan punya sudut serang untuk drone. Kipas dia mempunyai sudut serang. Sama juga dengan kipas kita. Dia akan punya sudut serang dia tersendiri. So dia bagi tekanan. Okay. So dekat atas ni dia punya kelajuan tinggi, aliran udara berlaju tinggi dan tekanan udara menjadi rendah. So aliran udara berlaju rendah mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi. Walaupun angin dekat bawah ni laju, okay, sebenarnya tekanan dekat bawah ni dia rendah. Sebabkan kelajuan dekat udara dekat atas ni lebih laju lagi sebenarnya. So tekanan dia rendah lah. Okay, kenapa angin dekat sini besar tau? Kenapa angin dekat sini besar kelas? Kenapa angin dekat sini besar? Okay. Kenapa angin dekat sini dia lebih terasa berbanding dengan angin dekat sini? Ini sini tak terasa pun. Sebabkan tekanan tadi lah. Sebabkan tekanan tadi. Di sini tekanan rendah. Okay, di sini tekanan rendah. So udara dekat kawasan sekeliling dia dia akan cuba untuk mengalir ke sini. Nampak? Dia cuba untuk mengalir ke sini. So angin tadi tu daripada yang tekanan tinggi tadi tu, kawasan sini tekanan tinggi, dia akan masuk ke sini. Apa saya buat? Okay. Perbezaan tekanan tu tadi. Angin tu akan sentiasa cuba untuk memenuhi kawasan yang rendah. Akan cuba untuk memenuhi kawasan yang mempunyai tekanan yang rendah. So tekanan yang tinggi memang sudah ada angin yang besar pun. Okay. Cuba untuk memasuki sini. Okay. Itu yang terjadi sebenarnya.
Begitu juga dengan garisan keselamatan dekat landasan stesen kereta api. Kenapa kita tidak boleh dekat sangat? Kalau kita dekat sangat dengan stesen kereta api yang mempunyai aliran udara yang tinggi, so di sini tadi rendah, kan sini laju kan udara dia. So dekat belakang kamu tinggi tekanan daya, maka secara otomatik kamu akan ditolak tanpa orang tolak. Kamu akan terasa macam disedut ke kereta api, maka kamu akan mati, meninggal. Okay, so jangan dekat dengan kereta api ataupun lori. Kalau kamu dekat sangat dengan lori yang berkelajuan tinggi, yang membawa udara yang berkelajuan tinggi, maka udara yang tinggi ni tadi dekat depan, yang ni tadi dekat depan dia, udara yang aliran berkelajuan tinggi akan mempunyai tekanan rendah. Dekat belakang kamu mempunyai tekanan yang tinggi, maka tekanan akan menolak kamu mendekat kepada kereta ataupun lori tersebut. So aliran udara adalah kita baca je lah. Aliran udara adalah berlaju tinggi dan tekanan udara adalah rendah. Aliran udara sini berlaju tinggi, tekanan udara rendah. Ini ayat-ayat yang boleh kamu gunakan nanti. Kawasan kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. Besar kemungkinan jika terdapat orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan. Ada garisan keselamatan dekat kereta api. Kalau kamu pernah pergi dekat kereta api, memang ada garisan. Okay. Orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Dekat jalan raya pun ada juga garisan keselamatan kan, jalan raya yang warna kuning tu, nipis tu dekat tepi dia. Okay. Elakkan berdiri bila nak melintas jalan, elakkan melepasi garisan kuning tersebut. Okay. Kena sebelum garisan kuning. Dan pastikan tiada kenderaan baru boleh melintas jalan raya. So ini prinsip Bernoulli. Hal laju udara tinggi ataupun hal laju bernalur tinggi, tekanan rendah. Okay. Hal laju bernalur rendah, tekanan tinggi. Itu dia. Tamat. Okay, selesai kita punya kelas bab 8 hari ini. So kalau bab 8 selesai, sila selesaikan tugasan. Ada apa-apa soalan kelas? Ada apa-apa soalan? Tidak. Tidak apa-apa. Kalau tak apa, so bagi tugasan sekejap. Tugasan saya nak bagi buku SPS, sila selesaikan muka surat. Buku SPS, selesaikan muka surat. 106. Buku SPS. Buku SPS. Muka surat 106 hingga 107. Sikit kan? Sikit je. 106, 107. Dua muka surat je. Boleh? Boleh anak-anak? Boleh. Okay. So sebelum keluar, saya mau ambil kehadiran dulu. Sebab saya lupa tadi mau ambil kehadiran. So siapa yang ada hadir ni tadi? Faik, adakah Faik? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang saja hari ini. Okay, Hesroy tak ada, nada tidur yang masih. Aduh, Hesroy tak ada. Siapa ni? Azrin adakah Azrin? Azrin payak pun tak ada kan? Hairul ada, Hairul. Hairul ada. Okay, mantap Hairul ni. Baguslah si Hairul ni. Okay, Hairul ada. Okay. Iqbal adakah Iqbal? Iqbal ada. Syafarul ada? Syafarul. Tak ada Syafarul. Nada. Okay, thank you. Azrul ada. Baguslah Azrul. Aida ada. Ada yang kuno Hazikah tiada. Kenapa Hazikah tiada? Biasanya dia yang rajin. Syamira ni pun 2 kali dah tak ada. So 6 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Terima kasih kamu yang hadir. So saya sudah ambil kehadiran. Anda boleh live dan buat tugasan sekarang lah. Entahlah. Masih. Jumpa lagi. Sama-sama. Hai dah. Macam mana nak stop presenting ni?